Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sambung sini sini lima tajuk utama dalam Al-Quran menurut Syah Waliullah Dahlawi, yang mana disebutkan di dalam kitab Fawzul Kabir, usul tafsirnya, iaitu tajuk utama yang pertama iaitu ilmu tazkir bi ala'illah, iaitu ilmu yang mana nak mengajak manusia supaya berfikir tentang ayat-ayat Allah di langit dan di bumi, dan seterusnya tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini penting, yang mana dengan sifat-sifat ini yang mana menyebutkan tentang nikmat-nikmat dan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang boleh difahami oleh orang Arab dan yang bukan Arab. Dan begitu juga dijelaskan nama dan sifat Allah Ta'ala yang dapat difahami mengikut kemampuan akal manusia, tanpa memerlukan ilmu falsafah, ilmu sains ke, ilmu kalam ke, tanpa ilmu-ilmu itu. Yang keduanya adalah ilmu ahkam, iaitu meliputi perkara-perkara yang wajib, sunat, hukum-hukum hakam lah. Itu termasuk cara-cara beribadah dan semua sekali untuk kehidupan kita. Ada disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dipanggil ilmu ahkam. Dan yang ketiga adanya ilmu dalam Al-Quran itu adalah ilmu mukhasamah ataupun dipanggil ilmu jidal. Itu ilmu pembahasan, berdebat. Yang mana dijelaskan perdebatan, pembahasan
tentang 4 golongan sesat yang utama dunia, iaitu Yahudi, Nasara, musyrikin dan munafikin. 4 yang kita sudah bahaskan dalam surah Al-Fatihah. Yang mana pembahasan dia adalah meliputi akidah-akidah lah. Mengikut golongan 4 itu, macam mana keadaan-keadaan yang boleh menjadi syirik, penentangan-penentangan mereka dan jawapan buat mereka. Oleh itu dia ada jawapan syubhah. Dan inilah yang kita banyak pelajari di dalam pengajian Al-Quran. Jawab syubhah, jawab kesamaran golongan-golongan 4 ini. Karena bila kita boleh mengetahui syubhah ini serta jawapan dia, jawab syubhah ini, maka jadi jelas pengetahuan kita, tentang tauhid. Mana kita tahu apa yang kotor, apa yang busuk, apa yang tak betul dalam akidah, maka dihapuskan perkara yang tak betul itu. Maka yang tinggalnya adalah yang benar, yang sahih, yang tauhid dan yang sunnah. Kemudian yang keempatnya, ilmu tazkir bi ayyamillah. Ini cerita-cerita yang disebutkan di dalam Al-Quran, bentuk peristiwa-peristiwa dahulu kala. Cerita umat-umat yang terdahulu, yang mana kenapakah mereka itu diazab? Kenapakah mereka itu dibinasakan? Maka dengan kita mengetahui kisah-kisah itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, ia akan memantapkan lagi pemahaman kita tentang kesamaran-kesamaran yang timbul dari orang-orang yang menimbulkan syubhah kesamaran ini. Yang mana kerosakan kaum itu berpuncanya daripada apa? Berpunca daripada apa? Adakah kerana kepandaian dia dalam bab dunia? Tidak. Mereka itu hebat-hebatlah dalam hal urusan dunia. Tapi yang jadi masalah sehingga Allah Ta'ala mengazabkan mereka, yang utamanya adalah masalah akidah. Masalah kerosakan amal. Akidah rosak, amal yang rosak. Maka disebabkan itu Allah Ta'ala mengazab mereka. Dan yang paling besarnya dosa adalah syirik pada Allah Ta'ala. Kaum yang dibinasakan dahulu, mereka ini adalah golongan yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Kufur pada Allah Ta'ala. Itu poin utama kenapa mereka itu diazab sehingga mematikan mereka. Sehingga kita tengok pun sekarang ini adanya tinggal kesan-kesan saja. Kaumnya tak tahu mana. Kaum tu tak ada. Tapi tempat tinggal mereka tu ada lagi yang terkesan. Masih lagi ada zaman sekarang ni. Dan masih lagi ada di zaman sekarang ni pun tak ada siapa pun nak duduk situ. Tiada siapa pun nak duduk situ. Daripada dulu sampai sekarang tak ada orang nak duduk. Bahkan ada yang dulu-dulu tu yang tumpang duduk. Dan yang tumpang duduk pun kena azab. Sebab tu ada larangan dalam hadis, kita tak boleh pergi ke tempat-tempat sebegini. Kerana Tuhan yang sama akan mengazabkan kita yang berada situ.
Karena dalam hadis ada beritahu kita kena pergi itu dengan keadaan penuh insaf. Takut, menangis. Yang tu boleh nak pergi. Kalau tidak, maka tidak pergi. Bukan tempat nak bergalak situ. Bukan tempat kita nak berhiburan situ. Tempat azab, bukan untuk kita main-main situ. Mana tempat azab ni, mana tempat untuk kita menginsafi, ambil pengajaran daripada kemusnahan yang berlaku pada mereka. Maka ini yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, kisah-kisah umat yang terdahulu. Sebab kadang-kadangnya orang kata kita ni, kita negara yang hebat. Duduk banggakan negara hebat. Dengan adanya pelbagai kemodenan yang baru, kan? Yang tidak ada pada negara lain, kehebatan itu, kehebatan ini. Duduk dibangga-banggakan. Dan benda yang utamanya adalah ikut syariat Allah Ta'ala, ikut Al-Quran dan Sunnah. Itu yang utama. Hebat setara mana pun kita, maju setara mana pun kita, kalau Al-Quran tak reti, maka kita tak maju. Hadis tak reti, tak pernah belajar pun hadis, maka kita ni tak maju. Kita ni golongan yang mundur. Pasal katalah kita ni bangunan tu sampai naik tinggi. Pencakar langit. Tapi pengajian kita je, tahap bawah je dalam bab agama. Al-Quran tu tak pernah mengaji pun. Maksud mengaji sini mana tak pernah tahu pun isi makna Al-Quran. Hadis tu tak pernah tahu pun adanya hadis. Ada hadis ni, tak tahu. Benda semudah tu pun jadi tak tahu manusia. Kerana tidak belajar. Kemudian yang kelimanya, at-tazkir bil maut wa ba'dal maut. Itu nak memberi peringatan kepada kita cerita pasal mati. Mana dalam Al-Quran ni ada cerita yang tak sedap dia. Cerita yang tak sedap dia adalah mati. Mati ni tidak sedap. Kan? Dia pemecah kelazatan. Maka tak sedap. Dan bila mati, sudah. Sudah hijau. Selepas pada mati ni nak gimana? Hidup kita ni, bila mati, lepas mati tu, nak gimana? Kalau mati tu sudah, tak apa, senang. Mati-mati kita macam lembu kubah, apa semua sekali, tak apa. Kan? Lembu kubah, mati dia, terus mati je. Habis cerita. Tapi kita bukan jenis lembu, bukan jenis kambing, bukan jenis binatang. Kita manusia. Maka manusia ni, bila mati, ada masalah. Sebab tempat yang kita nak tujunya ada 2 tempat je. Dan mestinya kita pilih satu. Satu daripada 2 pilihan, iaitu syurga dan neraka. Satu syurga, satu neraka. Maka ini berita yang sangat gerun, sangat menakutkan. Berita tentang kematian yang selepas pada mati. Maka ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dan termasuk yang kita dah belajar dalam surah Al-Fatihah. Yang ayat Maliki Yaumiddin, kan? Itu. Karena itu selepas daripada mati. Selepas pada mati tak selesai dengan gitu saja. Kita akan menghadap Allah Ta'ala di mahkamah Allah Ta'ala. Akan dihisap semua sekali amal-amal kita. Bahkan dibentangkan amal kita daripada awal dulu sampai ke akhir amalan kita. Akan dibentangkan. Dan akan dibacakan di depan orang ramai. Dan orang yang beriman bila menerima buku catatan amal, dia sangat bangga. Sangat bangga. Dan bangga ketika ini tak menjadi kesalahan dah lagi. Dunia kita duduk bangga-bangga, nak sohor-sohor ni, satu salah, satu kesalahan. Tapi di akhirat, tak salah dah.
Macam orang yang dapat keputusan peperiksaan kan. Oh, dia dapat sijil. Oh, dia pun banggakan sama-sama bapak dia. Oh, saya dapat A, saya dapat B, saya dapat keputusan cemerlang lah apalah. Dia banggakan selepas pada dia dapat keputusan. Itu biasa. Biasa. Dan ini di akhirat. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, mereka kata fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Mari sini. Baca kitab. Baca kitab catatan amalan aku ni. Tolong baca. Tengok macam mana. Kemudian dia kata inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguhnya aku dulu sudah yakin akan dihisap hari ini, aku sudah yakin. Sebab tu aku sudah cadangkan hari ini. Aku sudah bersedia dulu untuk hadapi hari ini. Kalau yang satu lagi, dia akan sebutnya ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai kiranya aku boleh balik semula ke dunia. Baiki semula amalan-amalan aku. Ataupun terusnya pakai mati kita ni mati sudahlah, selesai. Tak adalah kita kena jumpa dengan Allah Ta'ala mendapat keputusan periksa. Jadi kehidupan kita ni sebenar sekalinya untuk Allah Ta'ala uji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Tujuannya Allah Ta'ala ni nak uji kita semua sekali. Siapakah di kalangan kamu semua, kita semua ni, yang paling bagusnya amal? Amal yang paling bagus, siapa yang amal yang paling bagus? Maka bila kita tidak melihat Al-Quran, kita tak tahunya tujuan hidup kita. Maka inilah penting. 5 perkara penting asas Al-Quran yang mesti kita kena tahu. Dan ini dibincangkan di dalam Al-Quran. Kalau kita tanya hukum hakam, cerita pasal solat macam mana, puasa macam mana, ada diberitahu dalam Al-Quran? Tidak. Tetapi isyarat supaya melihatnya sunnah Nabi itu ada. Ayat kita, suruh kita ikut ajaran Nabi itu ada. Jadikan Nabi Muhammad SAW tu jadi ikutan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benarnya pada dirinya Rasulullah SAW tu ikutan teladan yang patut diikuti oleh kita semua sekali. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan dalam ayat Al-Quran yang lain ada menyebut, qul, katakanlah ya Muhammad, sekiranya kamu ini mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yakni ikutnya Nabi. Yuhibbukumullah, maka kamu pasti akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka ini adalah seruan-seruan supaya kita mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan ini isyarat ini sudah banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka jangan keliru dah lagi, solat kita ni macam mana, nak rokok macam mana, nak sujud macam mana. Maka lihatlah hadis. Sebab tu bagi sesiapa yang belajarnya Al-Quran, dia tidak lengkap kalau dia tidak belajarnya hadis. Tidak lengkap. Sebab hadis itu menceritakan macam mana bawakan hidup Nabi SAW yang berpandukan dengan Al-Quran itu, cara macam mana. Ada satu masalah yang kita akan jumpa dalam Al-Quran. Ini contoh saya bagi satu. Pasal hukum. Pasal hukum. Yang mana dalam ayat Al-Quran ada beritahu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum.
Yang saya nak sentuhnya wamsahu biru'usikum. Dan hendaklah kamu sapu biru'usikum akan kepala kamu. Dan boleh diterjemahkan sebahagian kepala kamu. Dan itulah yang ulama duduk bahas. Ada pendapat yang kata wamsahu biru'usikum situ sapu akan kepala kamu. Terjemahan dia. Satu lagi pendapat ulama sapu sebahagian kepala kamu. Maka tengok pada hadis. Apakah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam riwayat Al-Bukhari, yang mana riwayat daripada Uthman bin Affan ada menyebutkan dia pernahnya menyapu kepala dia daripada depan ke belakang, belakang ke depan. Dan di akhir hadis itu dia beritahu, inilah cara sunnah Nabi. Ini cara sunnah Nabi. Maka tafsiran Al-Quran dilihat pada hadis tadi. Ini lebih tepat. Dan ini lebih mudah untuk kita faham dan juga untuk kita amalkan. Maka macam mana kita nak sapu kepala kita? Sapu semua kepala kita. Iya, kita tahu. Siapa-siapa belajar fiqh memang dia tahu. Ada pembahasan dia. Iya, itu tak nafi. Tak nafi. Sapu sikit, sapu sebahagian kepala, ada dibahaskan. Itu tidak dinafi. Itu hanya pembahasan sah ke tak sah. Itu saja. Teringat, pembahasan itu hanyalah sah ke tak sah. Bukan masalah yang bentuk yang mana yang sunnah, yang mana yang utama. Yang sunnah yang utamanya sapu kepala semua sekali. Dan panduan itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab fiqh Syarah Muhazzab, Majmu' Syarah Muhazzab, dia ada menyebut tentang menyapu sebahagian kepala, pembahasan dalam mazhab Syafi'i. Selepas disebutkan menyapu kepala, maka didatangkan oleh tuan kitab semua hadis-hadis menyapu seluruh kepala dalam kitab mazhab Syafi'i. Tapi kita tengoklah orang yang mendakwa bermazhab Syafi'i di tempat kita. Macam mana? Ambil wuduk sapu kepala macam mana? Dia akan ambil sampai kadang-kadang paip tu dia pasang kuat-kuat pun dia buat dek gitu je. Dia ambil kepala dia ambil sikit-sikit gitu, sapu. Dan dia kata, beres. Sampai ada setengah tu dia berwuduk di depan kolahnya masjid. Kolah air luas, besar. Tapi tetap juga dia ambil sikit, dia sapu sikit. Sapu sikit. Dan saya pernah tengoknya orang yang ambil dengan dua tangan dia sapu gini je. Puan ada. Maka sebab itulah pembahasan sah tak sah tu tak ada hikmah. Yang daripada hadis, yang daripada Al-Quran ada hikmah dia. Maka ikut yang ada hikmah, yang ada berkat dia. Sebab satu-satu pendapat bila diberitahu tu cara lesen ataupun cara makin ringan, kadang-kadang orang yang mengikut dia tu akan lebih ringan lagi. Akan lebih ringan lagi. Bila kita kata sapu sikit, dia pun kata, tak apalah sapu sini pun boleh, sapu sini pun boleh. Sapu sikit. Maka dia buat yang gitu tu, yang kata sah tu, dia buatnya hari-hari. Bila masa dia buat sunnah? Dia tak buat sunnah. Bila ditanya dia, awak pernah tak sapu kepala semua sekali? Tak pernah. Gini ya saya ambil wuduk. Daripada bila? Daripada dulu dia belajar sampai sekarang. Dia ambil wuduk dengan cara gitu. Dan dia rasa itulah cara wuduk yang sebenar. Dan ramai mana yang belajar hadis
baru tahu sapu seluruh kepala, yang mana sebelum pada ni dia tak pernah buat pun sapu seluruh kepala. Tak pernah buat. Bahkan satu benda yang ganjil. Sapu semua kepala. Sapu semua kepala daripada depan ke belakang, belakang ke depan. Dia rasa benda tu ganjil. Kalau cara awak buat ni di cara yang sapu sikit-sikit gitu, awak buat di zaman Nabi, sudah tentu kamulah yang paling pelik. Kamulah yang paling ganjil. Yang buat tak ikut sunnah. Tak ikut cara sunnah yang sebenar. Tapi kalau di zaman sekarang, sapu semua kepala tu, macam ganjil pula. Dan kita kena ubah. Kita hidupkan yang sunnah sebenar. Sunnah sebenar ni kita ikut. Kita buat yang sunnah sebenar. Dan sunnah sebenar ni adalah menempati Al-Quran dan sunnah. Menyapu keseluruhan kepala tu adalah menepati Al-Quran dan sunnah. Dan kita akan bahaslah ba tadi tu makna apa. Kan ba kan ada banyak makna. Macam kita dah bahas dah semalam pasal ba pasal ba tidak boleh berada di awal kalimah. Itu pun tidak diulaskan makna ba tu sendiri. Nanti ba tu kita akan ceritalah pula pada tempat dia. Bila nampak ba tu nampak lain-lain sikit makna dia, maka kita akan bahas itu. Okey, habis itu. Sambung surah Al-Baqarah. Okey. Sebelum pada ni kita belajar surah Al-Fatihah. Jadi sini nak beritahu sedikit pasal kaitan surah Fatihah dan surah Al-Baqarah. Apa kaitan surah Al-Fatihah diletakkan sekali selepas pada dia tu surah Al-Baqarah. Yang mana surah Al-Baqarah tu adalah surah yang terpanjang ayat dia di dalam Al-Quran. Mana daripada surah yang ayat pendek pergi kepada surah yang ayat dia tu panjang. Panjang pula bukan biasa-biasanya panjang. Panjang yang panjang sekali. Al-Quran, yang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Jadi dalam surah Al-Fatihah yang kita bahaskan sebelum pada ni, sebenarnya masalah golongan musyrikin. Golongan musyrikin ni, di zaman Nabi dulu, mereka bila nak buat hijau, dia akan meminta tolong dengan berkatnya nama Tuhan-Tuhan dia. Berhala-berhala dia, pujaan-pujaan hati dia. Dipanggil ilah batil lah. Saya istilahkan ilah batil. Ilah batil. Tuhan yang tak betul. Jadi dia minta tolong dengan Tuhan yang tak betul. Bukan Allah, tapi Tuhan yang tak betul. Yang memang bukan Tuhan. Tapi didakwa ia itu sebagai Tuhan. Memiliki kuasa mirip Tuhan. Bahkan boleh dianggap seolah-olah dialah yang terlebih, yang terutama. Sehingga terpinggirnya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tukar, di tempat bismillah tu dia tukar tempat bismillah tu dia tukar kepada nama selain pada Allah. Sepatutnya guna nama Allah, tapi ditukar jadi nama selain pada Allah. Iaitu dia guna nama ilah-ilah batil. Kalau ilah batil dia nama Somad, maka Somad lah. Dengan nama Somad. Dengan nama iaitu dia ni, dia tu, dia ni. Dengan nama wali. Jadi dia tak guna nama Tuhan Rabbul Alamin. Allah. Jadi oleh itu dalam surah Al-Fatihah nak memerintahkan kepada kita semua sekali dan lebih-lebih lagi golongan musyrikin supaya jangan syirik walaupun dengan sesuatu barang ataupun yang berakal apa sekalipun, dengan sesiapa ataupun dengan barang apa sekalipun, dengan jenis yang berakal ke ataupun yang jenis tidak berakal. Yang tidak berakal contoh batu, kayu. Kalau yang jenis berakal jadi manusialah. Dan tak kiralah syirik itu jangan syirik dengan jin. Kerana di zaman dahulu kala disyirikkan dengan jin. Dan disyirikkan dengan manusia. Dan ada juga malaikat. Sekejap Ambil sini. Jadi golongan musyrikin Allah Ta'ala perintahkan supaya jangan syirik lah. Jangan syirik guna jin, guna manusia, guna malaikat, guna matahari, guna bulan, guna pokok ke, kayu ke, batu ke, bintang ke, nabi ke, wali-wali ke, berhala ke. Jangan syirik. Dengan semua ini. Bersama dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan syirikkan Allah Ta'ala dengan semua ini. Jangan. Walaupun sedikit, jangan syirik. Mana jangan menyekutukan Allah Ta'ala sedikit pun dengan selain daripada Allah Ta'ala. Maka setelah diperintahkan supaya mesti kena tauhid dalam ibadah, tauhid dalam berdoa,
Maka setelah itu dalam surah Al-Fatihah diajar supaya kita minta hidayah. Dalam surah Al-Fatihah diajar supaya kita mohon pada Allah Ta'ala dapat hidayah. Sebab nak buat ibadah, kita tak boleh nak reka sendiri. Kalau reka sendiri, tak payah ada Nabi. Mana ibadah tu kena belajar. Mana boleh, bukan dengan mari ilham sendiri kita, tahu dengan sendiri kita tu, tidak. Mesti dengan belajar. Maka nak belajar itu mesti daripada ilmu. Soalannya ilmu daripada siapa? Ilmu tu daripada siapa? Ilmu ni banyak. Ilmu siapa? Maka ilmu ni naknya adalah ilmu daripada Allah Ta'ala. Sebabnya benda ni berkaitan dengan Allah Ta'ala. Ibadah-ibadah ni berkaitan dengan Allah Ta'ala. Sebab nak ibadah pada Allah Ta'ala, mesti mari ilmu daripada Allah. Nak berdoa pun kena minta dengan Allah Ta'ala. Seperti mana dalam Al-Quran ada menyebut, dalam cerita pasal Nabi Nuh alaihissalam, yang minta doa untuk anak dia supaya selamat anak dia. Maka terusnya Allah Ta'ala tegur, la tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu minta dengan aku barang yang kamu tidak ada ilmu. Doa yang kamu tidak ada ilmu itu jangan minta. Mana cara berdoa yang bukan daripada ajaran Allah Ta'ala, kamu jangan minta. Salah minta doa yang bukan daripada yang diajar oleh Allah Ta'ala. Kerana itu kesalahan Nabi Nuh alaihissalam. Dia doa supaya selamatnya anak dia. Yang mana anak dia itu Allah Ta'ala nak azabkan. Allah Ta'ala nak azabkan, dia pula nak suruh selamat. Salah. Tak boleh. Walaupun dia anak, kita tak boleh nak minta doa bila sudah turunnya azab. Bila sudah turunnya azab, kita tak boleh nak lepas gitu dah. Nak suruh dia selamat gitu, tak boleh. Tak boleh dah lah. Maka sebab itulah nak berdoa kena ada ilmu. Nak buat ibadah kena ada ilmu. Maka surah Al-Baqarah ni lah awal-awal tu diberitahu ilmu. Allah Ta'ala buat turunnya daripada langit. Bawa turun daripada langit. Itu apa? Al-Quran. Dan Al-Quran itu disampaikan, diturunkan itu diserahkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan bagi kepada kita direct gitu, tidaklah. Mana bagi kepada Nabi SAW, kerana dia itu sebagai Rasul yang terpilih. Oleh kerana kita ni bukan Rasul, maka Allah Ta'ala tak bagilah pada kita. Tetapi cukup dengan seorang, ilmu ambil dengan dia. Ilmu ni ambil dengan dia. Kerana Allah Ta'ala dah serahkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran itu, maka ilmu macam mana kita nak beramal dengan Al-Quran itu, ambil dengan Nabi SAW. Maka kita belajarlah Al-Quran. Maka dengan belajarnya Al-Quran itu, kita boleh tahu isi apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita tentang ibadah. Tentang ibadah, tentang doa. Doa yang macam mana Allah Ta'ala nak. Ibadah yang macam mana yang Allah Ta'ala nak. Jadi hidayah itu Allah Ta'ala beritahu dalam awal surah Al-Baqarah, inilah kaitannya. Mana seolah-olahnya surah Al-Baqarah itu
Kamu tadi duduk minta doa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sekarang ni Allah Ta'ala sudah terima dah doa kamu. Apa dia? Al-Quran. Yang mana ayat mula-mula ada sebut alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ini dia. Dzalika ni dia. Ni dianya Al-Quran. Dzalika apa semua tu saya bahas lepas ni lah. Tapi ini saya terjemah mula-mula. Dzalikal kitab. Inilah dianya kitab, iaitu Al-Quran. La raiba fi, tak perlu ragu-ragu dah lagi. Ni Al-Quran. Maka nak hidayah, tadi duk minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Maka sekarang ini Allah Ta'ala sudah baginya Al-Quran. Maka soalan, betapa ramainya orang sebutnya ihdinas siratal mustaqim. Setiap kali solat, ihdinas siratal mustaqim. Tapi dia minta, tapi dia tak nak ambil. Allah Ta'ala sudah bagi dia tak nak ambil. Contohnya kalau ada orang baginya harta pada dia, dia tak nak ambil. Orang baginya makanan pada dia, dia tak nak ambil. Orang baginya benda kebaikan pada dia, dia tak nak ambil. Maka orang yang tidak mahu ambil ini dipanggil sombong. Sombong. Sebab yang beri ini pula bukan orang biasa-biasa. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah Ta'ala. Dia yang bagi. Ayah kita bagi sesuatu pada anak dia. Kan? Seorang ayah bagi sesuatu pada anak dia. Anak dia tak nak terima. Terasa hati ayah dia. Mak nak bagi sesuatu pada anak dia. Anak dia kata tak nak. Tak nak. Terasa hati. Terasa hati. Maka ini adalah lambang kesombongan. Tak nak terima ni makna lambang sombong. Dan lambang sombong itu ada dibahaskanlah dalam Al-Baqarah dan lain-lain lagi. Yang mana tidak akan masuk syurganya orang sombong. Orang sombong ni Allah Ta'ala tidak akan masukkan dia dalam syurga. Dan dalam hadis ada beritahu, orang yang sombong itu adalah orang yang menentang kebenaran. Dan maksudnya menolak kebenaran. Dan maksudnya menolak Al-Quran. Menolak hadis. Menolak ilmu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Kita sambung sekejap lagi dalam 10 minit. Nanti masuk balik. Kita sambung sekejap.